Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua yang melihat video ini nanti. Baiklah, pada hari ini kami akan membentangkan tugasan kerja khusus kami yang pertama, iaitu isu-isu ekonomi semasa dan implikasinya terhadap negara. Kami berdua datang daripada kumpulan 8. Dan juga pensyarah kami ialah Dr. Kamarudin bin Ilyas. Berikut ialah tugasan kerja khusus kami yang pertama, iaitu pembentangan kumpulan. Iaitu dalam tugasan ini kami dikehendaki untuk membahaskan satu isu konflik atau isu ekonomi semasa dalam pembentangan secara perkumpulan. Baiklah, seterusnya ialah biodata ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 2 orang lelaki, iaitu yang pertama diri saya sendiri, Muhammad Alif bin Yahya, dan bawah itu ialah angka giliran saya. Dan seterusnya ialah kawan saya, iaitu saudara Akmal Mukris bin Azban Nizam, dan bawah nama beliau ialah angka giliran milik beliau. Seterusnya merupakan isi kandungan pembentangan kami untuk tugasan kerja khusus kami yang pertama ini, iaitu yang pertama kemelesetan ekonomi pada tahun 2008 dan juga pada tahun 2009. Di dalam tajuk kecil ini kami akan membahaskan tentang kemelesetan ekonomi yang berlaku pada tahun 2008 dan juga pada tahun 2009. Seterusnya, yang kedua, kami akan membentangkan tentang perubahan harga petroleum dan sumber alternatif. Dan yang ketiga, iaitu implikasi dunia terhadap pendapatan negara dan juga pendidikan. Dan yang terakhir sekali merupakan rumusan apa yang kami dapat bahaskan berdasarkan ketiga-tiga tajuk ini yang telah kami kaji. Baiklah, yang pertama kita pergi dulu kepada kemelesetan ekonomi pada tahun 2008 dan juga 2009. Apa yang terjadi sebenarnya pada tahun 2008 dan 2009 sehingga berlakunya kemelesetan ekonomi pada tahun berikut? Baiklah, untuk ketahui apakah yang berlaku, kita kaji semula sejarah pada tahun 2007, di mana pada pertengahan tahun 2007, Amerika Syarikat mengalami masalah dalam sistem kewangan yang berpunca daripada kemerosotan kualiti aset subprima. Ini merupakan punca utama atas krisis kewangan global yang besar yang berlaku pada separuh pertama tahun 2008. Baiklah, semua ini berlaku apabila pada tahun 2007 Amerika Syarikat telah mengalami masalah dalam sistem kewangan yang berpunca daripada kemerosotan kualiti aset subprima milik mereka. Dan inilah antara punca utama atas krisis kewangan global yang berlaku secara besar-besaran pada separuh pertama tahun 2008. Pada bulan September 2008, berlakunya kegagalan beberapa buah institusi kewangan Amerika Syarikat dan global yang telah membangkitkan kebimbangan meluas mengenai gangguan sistemik merentas pasaran global. Perkara ini mengakibatkan pembekuan pasaran antara bank dan pasaran kredit di banyak pusat kewangan seluruh dunia. Pada bulan September 2008 ini, Amerika Syarikat telah mengalami beberapa kegagalan institusi kewangan, dan perkara ini telah sedikit sebanyak membangkitkan kebimbangan meluas mengenai gangguan sistemik perentas pasaran global. Akhirnya, semua ini mengakibatkan pembekuan pasaran antara bank dan pasaran kredit di banyak pusat kewangan seluruh dunia. Seterusnya, pihak berkuasa telah pun mengambil langkah kewangan yang besar yang tidak pernah diambil sebelum ini. Namun begitu, krisis kewangan pula meningkat akibat lebih banyak kelas aset kewangan mengalami keruntuhan harga, kemudian mengakibatkan kesan negatif kepada pendapatan dan juga kekayaan.
Meskipun tindakan yang sepatutnya telah diambil, namun begitu krisis ini mula berkembang dan meningkat kerana banyak kelas aset kewangan yang telah mengalami keruntuhan harga, kemudian mengakibatkan kesan negatif kepada pendapatan dan juga kekayaan. Fenomena ini telah menyebabkan kehilangan keyakinan yang meluas, juga menyebabkan kemelesetan serentak dalam kalangan ekonomi maju pada separuh tahun 2008. Berikutan pelaksanaan fiskal dan juga moneter yang besar, ekonomi global akhirnya mula menunjukkan kestabilan pada suku kedua 2009 sebelum ia mula berangsur pulih menjelang sepanjang tahun 2009 dan seterusnya. Namun begitu, pemulihan ekonomi global agak tidak sekata kerana pertumbuhan ekonomi maju masih lagi lemah berbanding dengan ekonomi sesebuah negara yang semakin pesat membangun. Berikut merupakan carta pertumbuhan ekonomi yang telah kami dapat daripada internet berdasarkan apa yang saya telah terangkan. Pada suku keempat, iaitu pada bulan September atau suku ketiga itu pada tahun 2008, carta menunjukkan kejatuhan ekonomi yang sangat cerun, yang boleh dikatakan sebagai sangat teruk lah, yang telah mengakibatkan kebimbangan serata dunia lah, masyarakat serata dunia. Kemudian beberapa langkah telah dilaksanakan dan juga pelaksanaan fiskal dan moneter. Akhirnya pada suku kedua yang telah saya dapatkan itu, iaitu suku kedua pada tahun 2009, ekonomi mula beransur pulih. Akhirnya menjelang tahun 2009 dia menjadi semakin pulih dan pada suku keempat 2009 kita dapat lihat ekonomi telah kembali normal lah, mengikut suku kedua pada tahun 2008. Kemelesetan ekonomi. Kemelesetan yang agak ketara dalam ekonomi maju telah mengakibatkan kesan limpahan yang nyata kepada ekonomi di rantau Asia kerana terdapat hubungan yang sangat rapat dalam hubungan kewangan dan juga perdagangan. Baiklah, kerana terdapat hubungan antara ekonomi di rantau Asia dan juga ekonomi maju dalam hubungan kewangan dan juga perdagangan, sedikit sebanyak telah memberikan kesan jugalah kemelesetan ekonomi di rantau Asia kerana hubungan mereka yang sangat rapat. Menjelang 2008, proses pembayaran balik hutang pada peringkat global juga telah menyebabkan aliran dana portfolio jangka pendek yang besar dari rantau ini bersebelahan dengan kemerosotan yang agak jelas dalam sebarang aktiviti pembiayaan bank. Seterusnya, perkara ini juga telah mengakibatkan kemerosotan yang amat besar dalam pasaran ekuiti dan juga dalam pasaran hutang, sekaligus memperlahankan kemasukan pelaburan langsung asing. Nilai mata wang juga merosot dan menjadi semakin lemah, bahkan menjadi lebih lemah daripada nilai dolar Amerika Syarikat. Meskipun begitu, asas-asas ekonomi dan sektor kewangan di rantau Asia amatlah kukuh sehingga ekonomi serantau mampu menangani masalah ini dengan baik tanpa mengganggu sebarang proses pengantaraan sistem kewangan domestik. Baiklah, pada perkara ini telah kemerosotan yang amat besar dalam pasaran ekuiti dan pasaran hutang, sekaligus telah memperlahankan kemasukan pelaburan langsung asing. Nilai mata wang juga di rantau Asia telah menjadi semakin lemah dan juga merosot. Bahkan berdasarkan petikan itu menjadi lebih lemah daripada nilai dolar Amerika Syarikat. Walau bagaimanapun, di rantau Asia ini, asas-asas ekonomi mereka dan juga sektor kewangan amat baik dan kukuh, sehingga kan ekonomi serantau boleh menangani masalah ini dengan baik dan tanpa masalah dan juga tanpa mengganggu sebarang proses pengantaran sistem kewangan domestik. Berikut merupakan contoh-contoh nilai wang yang kami dapat daripada internet. Akibat daripada kemerosotan perdagangan yang amat teruk ini, rantau ini telah mengalami kerugian yang amat besar
kerana kejatuhan barang ekspor dan juga pengeluaran perindustrian. Maka dengan itu, negara di rantau ini yang lebih terbuka ekonominya telah mengalami penguncupan ekonomi yang amat dahsyat. Manakala ekonomi lain juga telah mencatat kejatuhan pertumbuhan yang ketara pada suku keempat 2008 berdasarkan carta yang telah saya terangkan tadi. Namun begitu, berkat usaha semua pihak yang bertanggungjawab dalam menghadapi situasi ini, maka pemulihan ekonomi mula menampakkan hasilnya pada sekitar tahun 2009 sehinggalah ianya mula berangsur pulih, iaitu pada sekitar juga pada sepanjang tahun 2009 yang sama. Kemerosotan perdagangan-perdagangan yang amat teruk telah mengakibatkan kerugian yang amat besar di rantau ini kerana rantau ini telah mengalami kejatuhan barangan ekspor dan juga pengeluaran perindustrian. Negara-negara yang lebih terbuka ekonominya pula telah mengalami penguncupan ekonomi yang sangat dahsyat. Manakala ekonomi lain juga mencatat kejatuhan pertumbuhan yang ketara pada suku keempat 2008. Dan berdasarkan carta yang telah saya terangkan dan berkat usaha semua pihak yang telah melaksanakan fiskal dan moneter, akhirnya situasi ekonomi ini telah kembali pulih, berangsur pulih lah sekitar tahun 2009. Seterusnya dipersilakan saudara Akmal Mukris untuk meneruskan pembentangan kami. Baiklah, terima kasih kepada saudara Muhammad Alif atas pembentangannya. Baiklah, seterusnya saya akan sambung untuk isu yang kedua, iaitu isu perubahan harga petroleum dan sumber alternatif kepada petroleum. Baiklah, untuk perubahan harga petroleum dan sumber alternatif, harga minyak telah meningkat secara mendadak di pasaran dunia sejak pertengahan tahun 2004. Kenaikan harga minyak ini dilihat berpandukan kepada penanda aras minyak dunia. Penanda aras sebagai harga rujukan bagi pembeli dan penjual minyak mentah dunia. Penanda aras minyak sering disebut di dalam media sebagai harga minyak. Baiklah, apa penanda aras minyak? Minyak mentah Brent crude dan juga minyak mentah West Texas Intermediate ataupun WTI ialah merupakan penanda aras paling popular, tetapi mempunyai harga yang berbeza. Brent crude oil adalah daripada kawasan minyak di perairan utara di antara Shetland dan juga Norway. Manakala WTI pula adalah daripada kawasan minyak di US. Jadi, kebanyakan harga minyak dirujuk menggunakan penanda aras daripada harga minyak Brent crude dan juga harga minyak West Texas Intermediate. Baiklah, seterusnya kita akan sambung untuk punca kenapa kenaikan harga minyak ini berlaku. Antara faktor tersebut membabitkan kegagalan mekanisme pasaran minyak dunia untuk memenuhi permintaan ke atas komoditi bakar itu yang semakin meningkat. Secara ringkas, harga minyak mentah di pasaran dunia ditentukan melalui mekanisme yang bertunjangkan konsep permintaan serta penawaran di antara pengeluar serta pengguna. Menerusi sistem ini, harga komoditi akan menjadi murah jika jumlah penawaran oleh pengeluar melebihi jumlah permintaan di kalangan pengguna. Akan tetapi, keadaan menjadi sebaliknya jika terdapat lebihan dari segi permintaan jika dibandingkan dengan jumlah pengeluaran. Baik, menurut spekulator kewangan terkemuka dunia iaitu George Soros, spekulasi membabitkan harga minyak berlaku akibat daripada meningkatnya jumlah pelaburan yang dibuat oleh para spekulator ke atas pasaran masa hadapan minyak. Akibatnya, ini secara langsung dikatakan telah meningkatkan harga komoditi tersebut di pasaran dunia. Akan tetapi, Soros juga meramalkan fenomena akhirnya dijangka akan mengakibatkan kejatuhan secara mendadak harga pasaran komoditi tersebut yang sekaligus mampu melumpuhkan sistem pasaran minyak dunia. Berikut adalah kesan kenaikan harga minyak terhadap kehidupan. Baiklah, pertama sekali, kos pembuatan dan juga pemprosesan barangan akan meningkat. Yang kedua, harga barangan keperluan juga turut akan meningkat. Yang ketiga, kenaikan harga rumah. Kesan daripada harga bahan mentah juga meningkat.
Yang keempat, bebanan kos perkhidmatan seperti pengangkutan awam, contohnya bas, teksi dan lain-lain juga akan meningkat disebabkan oleh kenaikan harga minyak yang mendadak. Pengusaha dan peniaga menanggung kos bebanan yang tinggi seperti kos sewa dan juga kos bahan mentah yang meningkat disebabkan oleh harga minyak. Yang terakhir sekali, rakyat berhadapan dengan bebanan dalam kehidupan, kesan kenaikan harga barang serta perkhidmatan. Baiklah, kita akan bergerak untuk sumber tenaga alternatif kepada petroleum. Baiklah, gambar tersebut menunjukkan tenaga nuklear, sistem jana kuasa nuklear ataupun apa-apa tenaga yang merupakan alternatif kepada bahan api fosil boleh dijadikan sebagai sumber alternatif untuk minyak. Baiklah, alternatif ini juga dapat menangani pelepasan gas karbon dioksida yang terhasil daripada minyak ataupun bahan api fosil. Baiklah, kita akan bergerak kepada isu yang ketiga, iaitu implikasi dunia terhadap pendapatan negara dan pendidikan. Baiklah, ini merupakan kesan terhadap segala isu-isu yang berlaku terhadap negara kita dan juga pendidikan. Baik, implikasi dunia terhadap pendapatan negara dan pendidikan. Okey. Kemelesetan ekonomi merupakan antara isu dan juga masalah ekonomi yang seringkali dibincangkan oleh pakar-pakar ekonomi. Dari segi ekonomi, kemelesetan ekonomi didefinisikan sebagai jumlah permintaan dalam negeri yang sangat tidak berkesan dan tingkat umum wang yang semakin menurun. Sejak tahun 1997, ekonomi Malaysia telah mengalami pasang surut beberapa kali disebabkan oleh pelbagai faktor yang sebahagian besarnya berpunca daripada faktor luaran. Memandangkan Malaysia mengamalkan dasar ekonomi terbuka, iaitu ekonomi yang berinteraksi secara bebas dengan ekonomi negara lain. Baiklah, pada tahun 1997 dan juga 1998, krisis Asia mula berlaku pada pertengahan tahun 1997 dan mempengaruhi mata wang, pasaran saham dan juga harga aset ekonomi Asia Tenggara. Kejadian ini berlaku di Amerika Syarikat bermula akibat pelabur barat hilang kepercayaan terhadap keamanan di Asia Timur dan mula menarik kembali wang pelaburan mereka. Apa yang berlaku di Asia Timur? Kebanyakan kepercayaan keamanan disebabkan oleh peperangan. Baiklah, pada tahun 1997-1998 ini yang berlaku. Krisis ini bermula pada tahun 1997 dan 1998. Ekonomi negara telah mencatatkan pertumbuhan negatif 7.4% pada tahun 1998. Indeks KLSE ataupun Kuala Lumpur KLSE jatuh menjunam daripada 12,200 mata kepada 600 mata sahaja. Nilai mata wang ringgit merosot daripada RM2.50 kepada RM4.20 untuk $1 ataupun United States dollar. Baiklah, pembelanjaan pendidikan. Apa yang berlaku? Penekanan dan kebimbangan turut disalurkan terhadap kesihatan rakyat dan pendidikan berikutan krisis ekonomi yang berlaku. Kebanyakan keluarga mengalami masalah kewangan berkaitan dengan pendapatan isi rumah. Seterusnya, mengurangkan pelibatan anak-anak dalam bidang pendidikan ataupun akademik. Bayangkan bila keluarga ataupun sebuah keluarga itu mengalami tekanan daripada segi ekonomi mereka. Mereka tak berkemampuan untuk menghantar anak, membayar pendaftaran, membayar buku-buku dan juga alat-alat koperasi. Mereka tidak mampu, jadi anak-anak akan ketinggalan dalam bidang akademik dan pendidikan. Baiklah, berikut merupakan pembelanjaan pendidikan sebelum kemerosotan ekonomi. Yang pertama, bantuan per kapita mata pelajaran. Seterusnya kita ada bantuan bayaran tambahan persekolahan dan kita juga ada bantuan bukan mata pelajaran LPBT ataupun LPG bagi sekolah serta bantuan-bantuan lain. Kita akan lihat satu persatu. Baiklah, bantuan per kapita mata pelajaran. Apa itu? Pembelian bahan rujukan atau sebarang alat elektronik seperti LCD,
ketujuan pengajaran dan pembelajaran. Baiklah, keceriaan berunsurkan pendidikan yang boleh memberikan pengukuhan kepada program pengajaran dan juga program pembelajaran. Program berunsurkan pendidikan yang boleh memberi pengukuhan dalam proses pengajaran pembelajaran meskipun sepatutnya di sekolah. Jadi bantuan-bantuan ini disalurkan untuk membeli alat-alat elektronik seperti LCD dan lain-lain. Baiklah, seterusnya bantuan bayaran tambahan persekolahan iaitu kertas ujian, penyediaan bahan cetak dan bahan habis guna untuk penyediaan kertas ujian dalaman dan juga lembaran kerja. Ini adalah tujuan bantuan bayaran tambahan persekolahan. Seterusnya, bayaran bukan mata pelajaran, LPBT atau LPK sekolah. Yang pertama, bayaran sebarang bil-bil utiliti yang merangkumi bil telefon, bil air, bil elektrik, bil stamp dan juga bil internet. Yang kedua, pembelian bahan habis guna untuk penggunaan pejabat di sekolah, contohnya seperti kertas, pen dan lain-lain. Yang ketiga, perkhidmatan pencetakan untuk pengurusan sekolah serta pengajaran dan juga pembelajaran. Untuk bayaran lain-lain, komputer dan juga tablet yang dibekalkan dan disediakan di sekolah-sekolah. Kursus perkomputeran turut disediakan di sekolah. KPM meningkatkan infrastruktur dan pembangunan luar bandar dengan membina makmal komputer, contohnya pusat komputer serta projek SchoolNet. Baiklah, implikasi isu-isu 1997 dan 1998 terhadap pendidikan. Infrastruktur sekolah kurang lengkap akibat kekurangan bajet daripada kerajaan. Bila kekurangan bajet untuk membina contohnya dewan sekolah menengah, terutamanya dewan sekolah menengah. Sekolah menengah di luar bandar kurang diberikan perhatian dan kekurangan infrastruktur seperti kerusi, meja dan juga lain-lain. Bayangkan kalau kerusi dan meja itu sudah berusia 10 tahun, 20 tahun, rosak, kita tak boleh nak guna. Tetapi akibat tiada dana ataupun bajet daripada kerajaan kerana selebihnya telah pergi untuk isu-isu lain, isu-isu negara yang lain. Jadi implikasi atau kesan yang kita dapat lihat terhadap pendidikan ialah inilah kekurangan bajet dari segi untuk penambahkan infrastruktur. Seterusnya saya serahkan kepada saudara Alif. Baiklah, seterusnya yang terakhir kita akan pergi kepada rumusan, iaitu kesimpulan yang telah kami dapatkan daripada ketiga-tiga tajuk yang telah kami bentangkan bersama-sama pada hari ini. Baiklah, berdasarkan apa yang telah kita bincangkan, dapat kita simpulkan bahawa Malaysia dan juga negara-negara serantau Asia yang lain juga turut terjejas dalam kemelesetan ekonomi yang berlaku pada tahun 2008 dan juga 2009 kerana mempunyai hubungan-hubungan yang tertentulah seperti yang telah saya terangkan, sehingga menyebabkan nilai mata wang di serantau Asia dan juga tempat lain merosot dan juga menjadi lebih kurang daripada nilai mata wang dolar Amerika Syarikat. Seterusnya, banyak kesan buruk yang akan berlaku jika kenaikan harga minyak dan sumber tenaga naik bukan sahaja pada kerajaan, bahkan kepada rakyat. Kerana sebagaimana yang kita lihat seperti pada hari inilah, kenaikan harga minyak telah sedikit sebanyak membebankan rakyat yang kurang mampu untuk membeli minyak dan juga sumber tenaga untuk kegunaan harian mereka. Dan yang terakhir juga, kemelesetan ekonomi juga mampu memberi kesan negatif kepada pendidikan di sesebuah negara dan mungkin akan menyebabkan mundurnya sesebuah negara akibat kurang berjaya membentuk sasiah murid terpuji. Jika murid masalah ekonomi juga memberikan kesan yang teruklah, kesan negatif pada sesebuah negara. Kerana jika sebuah institusi pendidikan tersebut mundur dan juga tidak maju, maka untuk melahirkan pelajar-pelajar yang berpelajaran agak sukar dan kemungkinan sebuah negara itu akan mundur dan juga lebih kurang macam gagal lah untuk menjadi negara yang maju.
Baiklah, itu saja daripada kami berdua pada hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih.